Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bih wa natawakkalu alaihi wa nubri'u minal hauli wal quwwati ilaihi. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman nabiyya. Bismillah tawakkalna 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kepada pencinta ilmu yang dihormati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita akan bersama-sama mengupas sebuah buku yang bertajuk Keajaiban Mukjizat Tulisan Al-Quran, I'jaz Ar-Rasmil Utsmani. Baik, buku ni adalah hasil terbitan daripada sebuah tesis master yang saya buat ketika belajar di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, pada tahun 2015. Buku yang ada di tangan tuan-tuan ni, okey. Keajaiban Mukjizat Tulisan Al-Quran ni sebenarnya adalah ringkasan bagi sebuah tesis master lah. Okey. Alhamdulillah, buku ni telah disemak oleh 4 pensyarah, termasuk penyelia saya, Dr. Sabri bin Muhammad, dan kupasan kitab ini saya dedikasikan buat beliau dan guru-guru saya di UKM serta guru saya di Syubrah dan Mansurah, terutamanya Syekh Husin Al-Ashari yang banyak membimbing saya tentang ilmu-ilmu Quran dan qiraat, dan guru-guru yang lain. Dan untuk mulanya, bagi video yang pertama ini, saya ingin membawa kepada pembaca ataupun pembaca buku untuk melihat dahulu di kata penghantar pada muka surat 7 Roman. Okey. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Tuhan sekalian alam, menciptakan alam ini dan segala isinya yang tidak dihitung, menciptakan manusia pula untuk menggunakan manfaat dari ciptaan itu. Diturunkan pula kepada mereka pada utusan Tuhan, memberitahu dan membacakan wahyunya agar tahu tata cara mengurus alam ini mengikut kehendak Sang Penciptanya. Alam yang Allah Ta'ala ciptakan ni adalah tempat tinggal manusia dan jin. Maka Allah Ta'ala berkehendak manusia dan jin itu tinggal di dunia yang diciptakannya mengikut kehendaknya. Maka diutuskanlah di kalangan manusia itu Rasul untuk menyampaikan apakah kehendak-kehendak Allah Ta'ala yang kita sebut sebagai wahyu. Jadi setiap umat yang hidup di atas muka bumi ini, Allah Ta'ala utuskan Rasul. Di umat ini berasa syukur kerana diturunkan bersama utusan itu sebuah kitab yang agung. Agungnya itu sehingga kiamat kelak. Itu kelebihan kitab Al-Quran, kitab Samawi yang terakhir yang diturunkan kepada umat ini, kepada manusia ini. Dianya terpakai sehingga hari kiamat kelak. Lihatlah dari mana jua pun sudut yang boleh pasti akan kelihatan kehebatan dan keagungannya. Memberi nilai tambah iman dan takwa kepada mereka yang memang terpilih untuk ke syurga kelak dan menjadi ejekan dan bahan tidak berguna bagi yang sebaliknya. Begitulah Al-Quran yang turun bersama dengan para Rasul yang
diterima oleh manusia dalam dua jenis bentuk penerimaan. Yang pertama, terima untuk beriman dan bertakwa, manakala yang sebaliknya mendengar dan menghina, mengejek dan meninggalkan, bahkan melawan apa yang dibawa oleh apa yang disebut di dalam kitab yang turun kepada manusia. Rangkap yang di bawah tu muka surat 8 Roman, okey, perenggan yang bawah. Lantas, okey. Jadi kata pengantar ni adalah kata pengantar penulis untuk menerangkan sebelum kita baca buku dia apa yang perlu kita faham terhadap buku ini, terutama daripada aspek metodologi penyusunan kitab ini. Begitu juga dengan apa-apa jua kitab yang kita ingin baca, kita kena baca kata penghantarnya dulu supaya kita tahu niat dan hasrat penulis ketika dia membincangkan ilmu di dalam kitab ini, apa yang dia nak, apa kaedah yang dia nak. Itu. Jadi untuk yang kitab ini, jadi penulis meletakkan tanda lah untuk faham kita punya perbincangan ini ada dua tanda lah. Okey, nanti kita akan pergi pada kalimah-kalimah ayat Al-Quran. Kita akan ada berjumpa dengan dua jenis perbincangannya. Nanti perbincangan yang pertama, jenis yang pertama itu diletakkan single line. Single line ni adalah tulisan resam Osmani yang tidak ikut standard Arab. Okey. Jadi yang mana kalimah yang single line ataupun garisan satu di bawahnya menunjukkan kalimah itu adalah kalimah yang kita nak fokus akan kehebatan makna yang tersirat di dalamnya. Kita perlu tadabbur untuk kalimah-kalimah yang terdapat di bawahnya ada garisan satu. Untuk lawan bagi single line ini adalah double line. Double line ni adalah lawan bagi kalimah single line. Jadi double line ni adalah kalimah yang sama tetapi dia mengikut standard Arab yang biasa. Resam Osmani tidak campur tangan di situ. Dia ada dalam Quran tapi Resam Osmani tidak mengubahnya apa-apa. Rangka penulisan tersebut ataupun kita sebut sebagai haikal. Resam ni disebut juga sebagai haikal. Ini reka bentuk ataupun tulang yang membentuk huruf-huruf tersebut. Kalau kita kata huruf ba kan, okey, huruf ba tu maka dia punya tulang dia okey, apa yang dikatakan resam itu ataupun haikal tu, okey. Jadi kita kata huruf ba, okey. Inilah dia punya haikal dia. Di zaman turunnya Al-Quran, Al-Quran masih tidak ada titik dan tidak ada baris. Tetapi orang Arab ketika itu pandai membezakan antara huruf ba, ta, sa, nun, ya melalui bentuk dia. Jadi adalah bentuk dia. Kalau ba bentuknya ada mungkin lain sedikit kan, macam tu. Tapi haikal, kita masukkan haikal di sini adalah bentuknya. Okey. Ataupun kita ejakan macam baitun. Kalau kita akan dapati bentuk dia, haikal dia beginilah. Tanpa ada baris, tanpa ada titik kan. Okey, jadi ni yang dimaksudkan haikal ataupun rangka tulang dia. Itu yang kita akan bincangkan dalam kupasan kitab I'jaz Resam Osmani ini. Baik. Baik, lihat kepada muka surat yang ke-9, 9 Roman. Okey, perenggan yang sebelum akhir itu. Buku ini sangat sesuai menjadi bahan bacaan kepada golongan yang terlibat secara langsung dengan Al-Quran.
Kerana dari hasil pembacaan nanti, para pembaca akan dapatkan satu lagi lapangan tadabbur Al-Quran yang sangat berlainan dari yang lain. Okey, disebabkan kita ingin meneliti tulang-tulang ataupun rangka-rangka penulisan Al-Quran, terutamanya Resam Osmani, maka ini adalah satu lapangan tadabbur yang berbeza daripada tadabbur yang lain. Kalau kita pergi tadabbur terjemahan, itu biasa ramai yang buat. Tetapi ini adalah tadabbur yang agak dalam sedikit, memerlukan sedikit ilmu untuk mengolahnya dan melihat kepada tafsir-tafsir ulama muktabar di dalam kitab-kitab mereka untuk menguraikan kenapa wujud perbezaan tersebut. Kita akan sebut benda itu kemudian. Tapi kita nak sebutkan di sini bahawasanya ini juga adalah salah satu tadabbur, tetapi tadabburnya adalah tadabbur yang tahap tinggi sedikit. Kita akan melihat kepada perincian halus daripada aspek resam penulisan Al-Quran tersebut. Baik. Lihat kepada tajuk pengenalan. Okey, buku surat 10 Roman, perenggan yang kedua di bawah. Okey, istimewa kitab ini kedatangannya ketika umat manusia dalam era kegelapan, fikiran dan kemunduran sosial yang amat kronik, lantaran kejauhan sinar cahaya kenabian terdahulu. Khususnya bangsa Arab yang hidup berteraskan hukum rimba. Okey, siapa yang kuat, dia menang, dia boleh kuasai orang lain. Siapa yang lemah, dia terpaksa akur, terpaksa ikut, terpaksa ditindas, terpaksa dizalimi dan sebagainya. Dan apa yang penting mahu diperkatakan di sini bahawa ketika turunnya kitab agung ini, mereka, orang Arab, adalah satu bangsa yang sangat ta'assub, bersemangat terhadap bahasa ibunda mereka. Tu. Bahkan dikatakan bahasa Arab ketika itu seolah-olah sudah berada di puncak ketinggian kualiti keindahan dia. Okey, jadi bahasa Arab ketika itu sudah berada di puncak dia dengan adanya pasar Ukas, dengan ada lagi dua pasar yang menjadi tempat persinggahan orang yang ingin melakukan haji di zaman Arab Jahiliah. Mereka akan singgah di pasar-pasar ini sebelum masuk Zulhijjah. Mereka akan berniaga di sini. Dia ada 3 pasar tu. Jadi setiap pasar tu dia ada pentas-pentas pensyair. Di situlah mereka akan berkumpul. Semua puak akan berkumpul di situ, dan sekiranya ada permusuhan yang tidak terlerai akan diselesaikan di situ. Sekiranya ingin mencari jodoh pun ada di situ, di pasar-pasar tersebut. Ada urusan politik, urusan ekonomi, urusan keluarga dan sebagainya, mereka biasa menggunakan pasar-pasar ini. Jadi pasar ini sangat fungsi dia sangat dinamik, melangkaui seperti peranan pasar kita pada hari ini. Di situlah para penyair mereka mendeklamasikan hasil-hasil fikiran mereka, susunan ayat atur mereka itu di pasar-pasar tersebut. Dan hebatnya mereka itu ketika itu ialah mereka boleh mendeklamasikan sajak tanpa perlu susun awal. Dan apa yang mereka nampak, mereka akan boleh spontan untuk memberikan syair yang terbaik. Mereka akan sebut lantunan syair yang cukup indah, bait-bait yang cukup indah dengan spontan. Ketika mereka sedang menyebut sesuatu perkara, tiba-tiba datang satu pemimpin yang lain, yang mana pemimpin tu yang dimuliakan oleh masyarakat, spontan saja dia akan ubah tajuk tu pergi menyebut kehebatan, kemuliaan pemimpin yang sedang lalu di hadapan pentas dia. Dan itu menyebabkan pemimpin tu akan datang dekat dengan pentas dia dan dengar, dan dia akan puji sampai melambung, dan akhirnya pemimpin tersebut akan bagikan kantongan wang dirham ataupun dinar kepada penyair tersebut. Dan kita pun dah baca sejarah berkaitan dengan Arab Jahiliah, bagaimana syair-syair yang top 10, top 20 ni mereka akan tampalkan di dinding Kaabah sepanjang haji berlangsung pada tahun tersebut.
Okey, yang mana lelaki akan tawaf di sebelah siangnya, yang perempuan akan tawaf di sebelah malamnya. Maka sambil mereka tawaf di situ, mereka akan membaca syair-syair yang yang apa yang hebat, yang berlaku sebelum berlaku musim haji di pasar-pasar yang kita sebutkan tadi itu. Maka mereka akan baca syair-syair tersebut. Jadi orang Arab ketika itu mereka berada di puncak ketinggian bahasa mereka. Mereka sangat taksub dengan bahasa mereka. Dan mereka dan ketika itulah Al-Quran Al-Karim turun kepada Arab di Mekah. Tu. Ketika orang Arab sedang sangat bersuka dengan sedang sangat suka dengan bahasa mereka, maka Al-Quran pun turun pada masa tersebut. Apabila Quran turun, maka mereka tidak dapat melawan bahasa Al-Quran yang lebih indah, lebih jauh cantiknya, dan mereka tak pernah terfikir pun susunan-susunan tersebut. Sebab tu kita kata kenapa orang Arab ketika itu sampai tahap macam sangat suka dengan bahasa mereka. Bahasa mereka berada di puncak yang tinggi, yang sangat hebat. Hatta kita di bilik kuliah-kuliah Arab pun masih belajar lagi syair-syair di zaman jahiliah. Sebab ada beberapa faktor lah. Faktor yang kita cuba nyatakan di dalam buku ini. Okey, muka surat 11 perenggan yang kedua, ditambah lagi dengan kedudukan geografi bumi mereka yang berada jauh di tengah padang pasir kering kontang, menjadi penyebab terkuat untuk dua kuasa besar ketika itu, Rom dan Parsi. Seperti mana yang kita tahu dalam sejarah manusia, Rom dan Parsi ini banyak menguasai tanah-tanah di zaman itu, tidak berminat sama sekali dengan untuk menguasai Jazirah Arab. Negara yang padang pasir, kering kontang, susah nak dapat sumber air dan sebagainya. Jadi menyebabkan Rom dan Parsi pun tak berminat untuk dapatkan kuasa untuk berkuasa di Jazirah Arab. Jadi itu menyebabkan bahasa yang ada di dalam kelompok bangsa Arab ketika itu, dia tidak tercampur dengan unsur-unsur luar. Maka dia berada di dalam dia sahaja. Jadi dia bermain bahasa tu di dalam sesama mereka sahaja. Maka bahasa tu terjaga rapi, tidak ada unsur-unsur luar. Sebab itulah ketika saya mengaji di Mesir dahulu di Markas Nil, ketika saya berada di Mustawa 7, alhamdulillah guru kami pandai dengan syair-syair Arab ni. Jadi dia sebut pada kami, sesungguhnya bahasa Arab yang suci bersih ini, kalau kita nak dapatkan, ialah daripada Arab Badawi. Okey, terutamanya daripada anak dara perempuan mereka yang berada di dalam kemah. Sebab apa? Sebab anak dara mereka ni berada dalam kemah sahaja. Jadi bahasa mereka tu adalah bahasa yang bersih. Kalau kita kata bahasa Arab yang bersih. Di zaman itulah. Di zaman itu. Manakala ayah dia mungkin ke bandar nak cari keperluan, maka di situ dah ada percampuran bahasa sedikit. Tapi anak perempuan yang berada di dalam kemah itu, Arab Badawi itu, dikatakan bahasa yang bersih. Itu yang guru kami kata macam perumpamaan ataupun situasi bahasa Arab yang berada di zaman itu. Baik. Muka surat 12. Perenggan yang kedua, keindahan bahasa Al-Quran ini menjadi penyebab orang yang paling mahir dengan bahasa Arab di zaman jahiliah. Al-Walid bin Al-Mughirah sanggup memperkatakan sesuatu yang bertentangan dengan pendirian kufurnya. Jadi satu hari dia berjalan dan dia tersempat dengan Abu Jahal. Maka Abu Jahal pun meminta daripada Al-Walid bin Al-Mughirah untuk berlawan syair dengan Nabi SAW. Ini peringkat awal Islam muncul di bumi Mekah. Jadi Al-Walid bin Al-Mughirah pun ambil job tersebut. Jadi dia pun pergi. Bila pergi, dia menghadap kepada Nabi dan Nabi pun bacakan Al-Quran. Baca Quran terus.
Tak ada apa-apa. Nabi terus baca Quran dan apa ni, Al-Walid bin Al-Mughirah pun terdiam. Tak sempat dia nak sampaikan apa ni, syair dia, tetapi Nabi dah sambut dengan ayat Quran, maka dia pun diam sehingga selesai Nabi baca, dan Al-Walid bin Al-Mughirah pun berpatah balik. Maknanya bersurai. Kemudian Abu Jahal tanya kembali, okey, wahai Al-Walid bin Al-Mughirah, apa pendapat kamu terhadap Nabi SAW dan wahyu dan kalam yang dibawa olehnya? Jadi ucapan tu saya rekodkan di dalam perenggan yang berwarna biru, muka surat yang sama. Apa yang aku mahu katakan, demi Allah. Sebenarnya bangsa Arab ni mereka yakin dia Allah Ta'ala tu adalah pencipta. Cuma mereka memasukkan unsur-unsur syirik, menyembah pada berhala-berhala, tok-tok pekong mereka. Sebab mereka adalah keturunan daripada Nabi Ismail, yang daripada Nabi Ibrahim. Jadi maklumat Allah Ta'ala tu adalah pencipta mereka dah ada. Jadi mereka sering bersumpah, demi Allah, tiada seorang pun yang lebih mahir dariku dengan syair Arab, lagunya, qasidahnya dan syair-syair bangsa jin. Syair Arab ni dia ada juga unsur-unsur jin. Jadi lain sikit bunyi dia. Demi Allah, tiada seorang pun yang sama ucapannya dengan apa yang dia, yakni Nabi SAW, ucapkan Al-Quran. Demi Allah, apa yang diucapkan sangat indah dan sangat hebat. Jadi terkeluar jawapan spontan daripada mulut Al-Walid bin Al-Mughirah ini, menyebabkan Abu Jahal dia menggertak Al-Walid. Wahai Al-Walid, kamu tahukah apa yang kamu ucapkan ini menyebabkan kaummu akan memusuhimu? Tu. Jadi Al-Walid pun kata, tunggu sekejap. Dia fikir balik kan. Akhirnya dia cakap kali kedua, dia kata apa? Nabi itu adalah tukang sihir. Jadi dikatakan Nabi itu adalah tukang sihir. Baik, itu yang berlaku. Maknanya dalam pendahuluan kitab ini, dalam pengenalan ini, saya sengaja datangkan benda-benda macam ni sebab nak menggambarkan keindahan Al-Quran itu. Dalam bahasa dia pun ada, dalam terjemahan dia, dalam bahasa dia, dan kita nanti nak hujungnya, kita nak pergi pada penulisan dia pun ada keindahannya. Baik. Kemudian pada muka surat yang ke-13, pada perenggan zaman demi zaman berlalu, ilmu manusia semakin berkembang sehingga ada ilmu yang baru muncul di tengah-tengah zaman itu, maka Al-Quran tetap dapat mengunggulinya. Apa jua ilmu yang muncul di tengah-tengah manusia, Al-Quran pasti akan dapat menandingi ilmu tersebut. Jadi Al-Quran turun ketika bahasa Arab sedang hebat, maka Al-Quran pun turun, maka bahasa Arab yang ketika hebat tu pun jadi rendah. Al-Quran jadi tinggi. Kemudian ilmu apa lagi? Di tengah-tengah masyarakat manusia di akhir zaman ini, kita katakan ilmu sains yang muncul selepas 1000 tahun selepas Al-Quran turun. Sains baru nak muncul. Sains baru nak muncul pun Al-Quran telah menyebutkan ilmu-ilmu sains di dalamnya tanpa mereka terfikir sebelum itu. Tu. Jadi kita pun tak tahu apa lagi ilmu yang bakal muncul di tengah-tengah manusia ini sehingga kiamat berlaku nanti, dan saya yakin Al-Quran pasti akan menandingi ilmu-ilmu tersebut. Kemudian pada muka surat yang ke-14, 14 Roman, perenggan yang pertama, setiap ahli dalam pelbagai bidang ilmu cuba mencungkil khazanah yang ada di dalam Al-Quran mengikut neraca ilmu masing-masing. Siapa pun yang melihat Al-Quran dengan mata hati yang terbuka, belatar belakangkan ilmu masing-masing, pasti akan melihat sudut ilmu yang dia cenderung. Kalau dia seorang ahli politik, dia akan melihat kepada ilmu politik yang ada di dalam Al-Quran, terutama daripada aspek sejarah, pertembungan Nabi Musa dan dengan Firaun, pertembungan nabi-nabi yang terdahulu dengan bangsa masing-masing, kemudian kisah Rom yang digulik, yang dikalahkan, kemudian boleh kalahkan balik dalam surah Rom sendiri. Jadi apa jua ilmu politik dia akan nampak. Kalau orang tu seorang ahli geografi, maka dia akan melihat
apa-apa ilmu yang berkaitan dengan geografi di dalam Quran. Begitu juga dengan orang sastra, orang sains, yang banyak ayat-ayat berkaitan sains di dalam Quran. Jadi masing-masing cuba mencari keindahan Al-Quran itu mengikut kecenderungan masing-masing. Itu tidak dinafikan. Okey, tercatat dalam sejarah kita sehingga hari ini, ratusan kitab, ribuan kitab yang menerbitkan ilmu Al-Quran daripada aspek ilmu yang pelbagai. Itu tidak dapat dinafikan. Okey. Kemudian perenggan yang di bawah, maka dari itu penulis terfikir, mengapa pandangan mukjizat ini tidak dialihkan ke arah pembinaan hurufnya yang tersendiri? Kan? Kita akan lihat kenapa penulisan yang tak sama dengan Arab biasa, kan? Kita tak nak ambil cakna, tak nak lihat apa sebenarnya yang ada di dalam perubahan tersebut. Jadi penulis buku dia mengatakan bahawasanya dia nak lihat. Jadi dia dah letakkan satu hipotesis, andaian bahawa di sana mungkin ada makna yang tersirat tetapi kita tak pernah bongkar. Okey. Sebab itulah kita lihat dalam Quran sendiri bagaimana memiliki memang resam ataupun haikal yang berbeza daripada Arab standard yang lain. Contohnya kita kata kalimah as-solah. Okey, kalimah as-solah yang dimaksudkan dengan sembahyang ataupun solat itu, kita dapati, okey, kalau kata tulisan Arab standard dia begini kan, as-solah, tetapi dalam Al-Quran dia begini ditulis. Di zaman tu tak adalah titik, tak ada. Jadi begini bentuk dia. Mengapa perlu ada perbezaan? Ni dengan ini kenapa ada perlu perbezaan? Padahal sama. Tetapi kalimah as-solah ini sepanjang dalam Quran, keseluruhannya adalah dalam bentuk yang begini. Begitu juga dengan kalimah az-zakah. Mengapa perlu ditulis begini dalam Quran? Tu. Mi'ah. Mi'ah, ratus, seratus. Kenapa perlu beza dengan fi'ah? Fi'ah elok je. Tetapi mi'ah, mengapa perlu ada alif? Alif ni tak pernah akan dibaca sampai bila-bila pun. Waqaf ke wasal, dia takkan hidup sampai bila-bila pun. Tetapi kenapa ada beza? Tu. Jadi, rupa-rupanya banyak benda yang kita tak tahu. Selama ni kita baca, mungkin kita baca, kita tak perasan benda-benda macam tu. Kecuali pada hari ni kita sebut, kita baru mula nak lihat. Mula nak lihat aspek tersebut. Tu. Jadi, buku ini cuba membantu pembaca dan pencinta Al-Quran untuk melihat salah satu yang kita boleh nampaklah melalui aturan ilmu yang cuba untuk merungkaikan persoalan tersebut. Baik, saya sharekan juga untuk tesis yang pernah kita utarakan di UKM dahulu. Okey. Saya nak sebutkan di sini pada perenggan ini, sehingga kan Imam Ahmad bin Hanbal pernah menyatakan adalah haram menyalahi penulisan mushaf Osman pada waw, alif, ya atau selainnya. Kalau dia tulis as-solah dengan waw, maka kita tak boleh menulis Quran dengan as-solah dengan alif. Walaupun sebutan kita, walaupun tulisan kita di buku-buku lain, kita tulis begini, tapi dalam Quran, kalau dia begitu, begitulah sampai bila-bila. La'azbahannahu, kata Nabi Sulaiman ketika burung hud-hud tidak muncul. Kalau dia tak datangkan hujah bukti kenapa dia tidak hadir dalam pembarisan ini dengan kuat, maka la'azbahannah, aku akan sembelih dia. Jadi ada alif di situ tambah, ada alif tambahan. Sebelum zal tu ada alif tambahan.
Dan kenapa alik itu muncul? Sedangkan tidak ada qiraat, tidak ada wasal, beza antara wasal dengan waqaf. Tetapi hurufnya dah tertulis di dalam Quran. Jadi kenapa ada tu? Itu menjadi persoalan yang kita terfikir sampai ke hari ini. Okey. Kemudian pada buku surat seterusnya saya nak kongsikan juga, iaitu disebabkan perkataan-perkataan yang kita sebutkan yang melibatkan tentang resam Osmani yang berbeza daripada penulisan Arab biasa terlampau banyak, maka dalam kajian master, tesis master ini, kita dapati untuk yang buang alif yang berbeza dengan di tempat yang lain, dia melibatkan hampir 100 patah perkataan. Maka tesis ini tidak mampu untuk menghuraikan sehingga sebanyak itu. Maka saya dengan penyelia berbincang, kita bawa 10 perkataan sebab master tesis pun dia ada limitasi daripada aspek muka surat dia. Maka antara kalimah-kalimah yang kita cuba huraikan dalam tesis ini ialah kalimah antara bismi dengan bismi, kalimah sahib pecahan dia, adik-beradik dia. Okey, tarun, tarin, amanah, al-ghamam, dakhirin, dakhirun, al-ghawun, al-ghawin, nakal, asbab, ad'afa. Jadi itu sahaja yang dapat dibawa dalam tesis, manakala dalam buku terbitan ini ada lagi limitasi yang lebih kecil lagi, aspek penerbitan dan sebagainya. Akhirnya dalam buku ni kita hanya bawakan 3 sahaja, iaitu kalimah yang 3 yang di atas, bismi, adik-beradik pecahan sahib, sahabah, dengan tarun dan tarin. Jadi mudah-mudahan pembaca dapat mengambil faedah daripada buku ini, walaupun 3 perkataan sahaja yang kita dapat datangkan dalam buku ini, yang selebihnya tersimpan dalam master dan simpanan UKM. Sebenarnya ini adalah cetusan saya untuk mengkaji aspek resam Osmani adalah kerana ketika saya mengaji tafsir maudhu' tafsir maudhu'i di UKM dalam kelas kuliah kami, kami diberikan satu job tugasan untuk buat tajuk tafsir maudhu'i dan bentangkan pada pensyarah. Jadi masing-masing buat. Jadi tafsir maudhu' ini untuk pengetahuan pembaca buku, ianya adalah tafsir yang berbentuk tematik. Sama ada kita himpunkan ayat-ayat Quran berkaitan dengan tema, ataupun kita himpunkan ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan peristiwa, ataupun kita himpunkan ayat Quran yang berkaitan dengan perkataan tersebut. Contoh, kita nak faham makna takwa, kita akan himpunkan semua kalimah takwa yang ada di dalam Quran di satu tempat dan kita lihat satu persatu apa maksud takwa di sini, maksud takwa di sini, maksud takwa di sini. Jadi kita akan dapat gambaran sepenuhnya takwa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala itu macam mana. Itu maksud tafsir maudhu'i. Jadi untuk saya punya pilihan, saya memilih kalimah ar-raja' pada asalnya. Ketika saya bawa kalimah ar-raja' yang ada di dalam Quran, tiba-tiba saya dapati ada kalimah yang berbeza. Di tempat ni ada alif, di tempat ni tak ada alif. Padahal kalimah yang sama je. Jadi itu yang menyebabkan saya terfikir untuk tesis master saya di hujung pengajian saya nanti, saya terfikir saya nak bawa I'jaz Resam Osmani ini sebagai tajuk utama dalam tesis master saya. Dan alhamdulillah, hipotesis saya yang saya dapati daripada tugasan ini membuahkan hasil yang lumayan lah, dan menyebabkan pelajar-pelajar master pun mengambil tajuk ni sebab kalimah kita terlampau banyak. Jadi pensyarah bagi juga kepada yang lain. Yang penting perkataan tu tidak dibincangkan oleh saya lah. Saya ada 10, maknanya yang lain tu ambil perkataan yang lain lah, yang
hazaf alif, yang buang alif dalam Quran ni saja pun hampir 100. Kita ada waw, kita ada pembuangan waw, kita ada dapati Rasam Osmani yang buang ya, yang buang apa lagi? Yang buang waw, ya, ada lagi rasanya nun dan beberapa lagi. Saya ada sebut dalam tesis tu lah. Itu yang pembuangan, yang tambahan ziyadah pun ada seperti alif la azbahanah tadi. Kan alif pada apa? Kawarirah, kemudian apa ni yang fasilah, ittisal dan sebagainya tu, itu semua terkandung dalam kaedah-kaedah Rasam Osmani yang tersendiri. Jadi mudah-mudahan untuk siri yang pertama ini pembaca mengetahui apa yang saya cuba huraikan di dalam buku I'jaz Rasam Osmani ini dan apa kaedah yang dapat bantu pembaca untuk mudah faham buku ini. InsyaAllah mudah-mudahan membantu pembaca untuk mendekati, memahami, mentadabbur Al-Quran, insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.